Ni yang jemput ni surau ke masjid? Oh surau. Surau ni saya bagi ustaz lain saya masjid dia. Perangai-perangai ini tak patut ada bagi orang berilmu. Lepas tu surau Petronas ke, surau Felda ke, surau kecil ke, surau besar ke, masjid ke, apa ke, pejabat ke, sekolah petadika ke, semua kena pergi. Itu yang saya buat lah. Saya pergi, semua saya pergi. Dia bagi sampul ke, dia tak bagi sampul ke, pergi juga. Sebab ini amanah. Yang mana Allah Ta'ala sebut orang-orang ini, ya, dia kata sini, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, yang melaknat mereka itu Allah, dan melaknat juga mereka itu orang-orang yang melaknat. Maknanya memang ada. Kadang-kadang orang kata ustaz ni ustaz duit, ustaz ni ustaz fulus, ya, ustaz ni al-fulus fid dunia. Macam-macam lah gelaran-gelaran macam itu diberikan oleh orang-orang yang kadang-kadang rasa marah dengan sikap-sikap setengah pendakwah, ya, yang mementingkan wang ringgit. Ataupun satu lagi, golongan-golongan berilmu yang tak mau bercakap benar. Yang ni dia bukan masalah duit, dia masalah tak mau cakap. Ni apa hukumnya ustaz, haram ke tak haram? Dia pun kalau ikutkan dari segi sejarah, ada pergi situ. Memang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, dan juga pusing-pusing dah cerita lain. Tak jawab jawapan, tidak memberi jawapan yang tepat. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut tentang takwa, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan cakaplah perkataan yang tepat. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayat seterusnya Allah Ta'ala menyebut kecuali melainkan orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri lalu menerangkan tentang hukum hakam. Macam itu. Kalau orang itu dia bertaubat, dia membaiki diri, juga membaiki keadaan, menerangkan perkara yang benar, maka itulah golongan yang aku berikan taubat kepada mereka, dan aku adalah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Akhir sekali, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengekali di atas menyalahi agama Allah Ta'ala dan menyalahi sunnah Rasulullah SAW, dan mengikut mereka ini akan jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman selepas datangnya keterangan-keterangan kepada mereka. Ini kepada golongan yang setelah mana diberitahukan kebenaran, tetap mereka berpegang dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah setelah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Ini ceritanya apa tuan-tuan? Kalau orang tu dia yang pilih, dah bagi tahu benda ni salah, dah saya tetap pegang ni, kan? Dia tetap pegang. Kita kata benda tu haram, tak, saya itu ulama cakap, saya tak pakai. Saya faham Quran sendiri, saya baca Quran in English, I read the Quran in English, I understand very well. Dia rasa dia lebih pandai daripada orang yang mendalami ilmu syariat, dia tetap berpegang. Maka Allah kata, Allah beri kuasa untuk dipilih kesesatan. Sekarang ni kamu pilih dulu jalan hidup yang salah, iktikad yang tak betul. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya, wa nuslihi jahannam, kemudian di akhirat nanti kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Okey tuan-tuan, pengajaran yang kita ambil daripada bab yang kita baca pada tengah hari ini, ya, berkenaan dengan kejahilan boleh membawa kepada kekufuran. Kejahilan yang dimaafkan adalah bila seseorang itu bercakap di atas dasar jahil, tetapi apabila dia mengetahui kebenaran, dia mesti ikut, dan apabila dia menyedari dirinya jahil, dia mesti belajar.
dan dia tidak boleh angkuh kekal dengan keadaan jahil itu, ya. Kemudian orang-orang yang berkekalan dengan kejahilannya itu tetap berpegang dengan dengan kesesatan, walaupun diberitahu, dan tetaplah orang itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Di sini menggambarkan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka marilah kita sama-sama membaiki diri, ya. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru. Tuan-tuan, pihak Surau Al-Muhsinin mewakilkan pada saya, Haji Zul minta saya umumkan sekolah yang terbakar. Saya rasa tuan-tuan pun baca dan tuan-tuan pun tahu, sekolah Darul Quran di Rusila di Terengganu mengalami kebakaran, menghapuskan meranapkan asrama-asrama pelajar lelaki, dan sekolah ni menghasilkan ramai ulama, ramai ulama dan Ustaz Syukri, pegawai agama Petronas ni pun datang daripada sekolah Darul Quran itu. Ya, sekarang ni kita dah buat buat kutipan derma. Ustaz Ridwan Makno pun dapat dalam 30,000 nak dihantar tadi. InsyaAllah masjid kita pun, surau kita ni pun akan melancarkan kutipan derma selepas solat Zuhur ni. Mudah-mudahan sesiapa yang menyumbang dapat membantu untuk kelangsungan sekolah tersebut, ya, sekolah Darul Quran. Ramai kawan-kawan saya pun belajar daripada sekolah itu. Hari ini jadi orang-orang yang menyebarkan dakwah di bumi Malaysia ni. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.